Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 14 November 2020 bersama saya Vivi Emirza Ika. Berita utama hari ini mengenai laporan dari Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-18. Dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19, kerajaan negeri telah menggariskan strategi-strategi pemulihan ekonomi negeri ini dalam Belanjawan Sarawak 2021. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Amang Haji Openg berkata, dalam usaha mencapai transformasi ekonomi, kerajaan negeri akan memberi penekanan pada kepelbagaian hasil yang bernilai tinggi. Malah beliau yakin Sarawak berada di landasan yang betul untuk menjadi negeri maju dan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. To achieve economic transformation, the Sarawak government will emphasize on revenue diversification. We also need to move from upstream to high-value downstream activities with improvement in both hard and soft connectivity infrastructures to position Sarawak in the global investment map. In addition, major upscaling of our human capital will be carried out to improve labor productivity that can translate to higher household income for the rakyat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi penggulungan Belanjawan Sarawak 2021 pada Jumaat. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu Belanjawan Sarawak 2021 yang dirangka akan mewujudkan persekitaran pelaburan dan ekosistem bagi sektor swasta melabur sesuai dengan model pembangunan ekonomi baru. Jelas beliau pada dasarnya ia adalah strategi pembangunan kerajaan negeri untuk mentransformasikan Sarawak pada masa depan. Syukur Alhamdulillah, our alternative financing initiative with the establishment of our own development bank, the Development Bank of Sarawak has proven to be a sustainable platform to facilitate and expedite the realization of the state development agenda. Seterusnya, sejumlah RM6.304 bilion atau 62% telah diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan dalam Belanjawan 2021, di mana RM4.251 bilion atau 67% diperuntukkan untuk pelaksanaan program dan projek kawasan luar bandar. Menteri Kewangan kedua, Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata, peningkatan jumlah peruntukan bagi pembangunan dalam Belanjawan 2021 berbanding tahun sebelumnya menunjukkan komitmen kerajaan Sarawak dalam memenuhi keperluan sosial dan ekonomi rakyat, terutamanya di kawasan luar bandar. It is critical that the state government implement infrastructure development and basic amenity much needed by the state now in view of the following factor. A huge spending on development expenditure will act as stimulus to cushion the economic slowdown as a result of COVID-19 pandemic. B, the completion of this project will generate greater multiplier effect to the local economy, resulting in creation of more jobs, businesses opportunity. This effort will also help to uplift the standard of living of the rakyat and narrow the development gap between the urban and the rural areas. The implementation of the project now is more cost advantage as the cost normally escalate in the long run due to inflation. Berikut menurut beliau semasa membentangkan ucapan penggulungan Kementerian Keuangan Sarawak dalam persidangan yang sama pada Jumaat. Datuk Amar Douglas yang juga timbalan Ketua Menteri turut menjelaskan bahawa kerajaan Sarawak sentiasa menegak dan mengekalkan amalan pentadbiran yang baik untuk mencapai dan mengekalkan kedudukan kewangannya yang kukuh. This is reaffirmed by the commendable investment grade credit rating given by both international and domestic rating houses. Modi and Standard & Poor have maintained the rating of A3 and A- respectively, while rating agency Malaysia has affirmed the state with credit rating of AAA. This sound financial management will give the state the fiscal flexibility in managing its financial affairs to ensure that its development momentum remain unhindered.
Katanya lagi, Kerajaan Sarawak akan terus meningkatkan dan memperkuatkan accountability, ketelusan dan kecekapan dalam semua proses dan prosedur perolehan negeri. Masih dalam persidangan yang sama pada Jumaat, pelaksanaan program skim penempatan semula SPS dan skim pembesaran kampung SPK sejak rancangan Malaysia keempat merupakan komitmen dan keprihatinan kerajaan negeri terhadap rakyat berpendapatan rendah yang memerlukan tanah untuk mendirikan rumah. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli kedua, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu, di bawah peruntukan rancangan Malaysia ke-11 dan peruntukan projek rakyat, sebanyak 54 projek SPS dan SPK telah diluluskan yang menyediakan sebanyak 4,645 lot kediaman. Daripada 54 projek tersebut, 34 projek telah pun siap sepenuhnya dan baki 20 projek akan diteruskan pelaksanaannya dalam rancangan Malaysia ke-12. Projek-projek SPS dan SPK yang baharu akan dilaksanakan dengan menggunakan spesifikasi yang telah ditambah baik seperti jalan raya yang berturap, parit konkrit dan lot-lot yang ditimbus atau ditembok. Beliau menambah, kerajaan juga telah menetapkan bayaran premium tidak melebihi RM2,500 selot. Selanjutnya, pelaksanaan digital connectivity telah memudahkan segala urusan khususnya dalam menjalankan perniagaan secara atas talian menerusi norma baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Insinyur Aidil Lariwo berkata, pemasangan internet LTE atau 4G oleh syarikat telekomunikasi menjadi keutamaan dengan ruang perniagaan terbuka luas kepada penduduk kampung dalam memasar dan menjual produk mereka. Peluasan capaian internet luar bandar yang akan terus dimantapkan lagi dengan pelaksanaan projek Rural Digital Connectivity melalui infrastruktur Sarawak Net, teknologi VSAT, teknologi berkapasiti 20 Mbps hingga 30 Mbps bandwidth per site. Peruntukan sejumlah 16.5 juta bagi tujuan ini amatlah tepat pada masanya dan disokong penuh supaya jurang digital di kawasan bandar dan luar bandar dapat dikurangkan. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul Belanjawan 2021 Sarawak pada Khamis. Tambahnya, jaringan jalan raya yang baik amatlah diperlukan bagi menjana pertumbuhan pembangunan ekonomi di sesuatu kawasan dengan peluang ekonomi dan pekerjaan terbuka luas. Jaringan jalan raya kawasan pesisir yang dimulai dengan pembinaan Jabatan Sadong yang kini dirancakkan lagi dengan cadangan pembinaan Jambatan Batang Lupar, pembinaan Jambatan Batang Seribas, Jambatan Batang Krian, Jambatan Batang Igan, Jambatan Batang Lasa dan Jambatan Batang Rambungan. Yang seterusnya, jaringan jalan raya di bawah Coastal Road Project. Memang ini telah terbukti dengan jelas peluang-peluang ekonomi yang telah tercipta kesan dari pelaksanaan projek-projek ini. Kalau dilihat dengan mata kasar, ramai penduduk luar bandar telah mampu membeli kenderaan sendiri di samping kehidupan yang lebih baik dan terjamin. Beralih ke laporan program pemvaksinan anti-rabies yang diadakan pada 9 hingga 13 November lepas melibatkan 12 buah kampung di Dun Bukit Semuja. Antara kampung yang terlibat adalah seperti tertera. Selain itu, pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Serian juga mengunjungi rumah ke rumah pemilik anjing untuk membuat operasi pemvaksinan anti-rabies. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Berita-berita terkini Sarawak boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Saya mewakili seluruh tenaga kerja UKAS mengucapkan selamat Hari Deepavali buat semua yang menyambutnya. Sebagai penutup buletin, saksikan ucapan khas daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Salam UKAS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Vanakkam. Tahun ini merupakan tahun yang amat mencabar di mana seluruh dunia berdepan dengan krisis pandemik COVID-19. Sambutan perayaan diraih dalam suasana norma baharu dalam bentuk maya dan digital
baik bagi yang dekat apatah lagi yang jauh di mata, demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua. Teruslah amalkan tradisi dan budaya warisan kita yang penuh dengan warna-warni dan penuh tanggungjawab. Saya Nancy Chukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTAK serta seluruh warga kerja kementerian mengucapkan Selamat Hari Deepavali kepada semua penganut agama Hindu maupun kaum India di negara kita. Sambutlah secara sederhana. Kita jaga